Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, apa khabar semua? Sehat. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dapat lagi kita sama-sama bertemu di satu majlis yang disebut sebagai majlis santai-santai bicara Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh barakah, hari yang penuh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berkesempatan untuk membicarakan Maulidur Rasul, cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tanya siapakah Nabi kita? Kita jawablah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad daripada bangsa Quraisy. Semulia-mulia bangsa daripada bangsa Arab, bangsa Quraisy lah bangsa yang paling dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dalam bangsa Quraisy ada satu kelompok yang disebut kelompok yang kecil-kecil, iaitu kelompok Bani Hashim dan Bani Muttalib, adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dilahirkan daripada keluarga yang mulia-mulia, yang baik-baik, daripada keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ayahnya adalah Ibrahim alaihissalam, dan lahirlah Nabi Ismail, dan lahirlah Adnan, lahirlah Kilab, dan lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Siapa Kilab ni bertemulah daripada anak dia bin Zuhrah. Zuhrah anak dia pula Abdul Manaf. Sepupu dengan Abdul Manaf tadi. Abdul Manaf ni bukan Abdul Manaf yang sama, Abdul Manaf yang lain, anak kepada Zuhrah. Anak kepada Qusay, anak kepada Zuhrah. Zuhrah pula Abdul Wahab anak dia. Anak dia Abdul Wahab. Lepas anak Abdul Wahab ada anak dia nama Aminah. Sayyidina Aminah. Siapa Aminah ni? Mak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena kenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak dapat syafaat, kita nak dapat cinta ataupun orang panggil syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena kasih kepada Nabi, dan kita kena kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tanya siapakah Nabi? Nabi adalah insan, Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Siapa kita semua? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila lahirnya Nabi, terputuslah segala nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Tak ada dah nabi yang akan lahir selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hujung-hujung sebelum Nabi ada Nabi Isa alaihi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum daripada kita nak cerita tentang kelebihan, tentang kelahiran Nabi, saya nak mengajak kepada semua para penonton, para pendengar daripada siaran langsung ataupun di luar di sini, saya nak mengajak semua pakat like dan share Facebook page Ustaz Muhammad bin Abdullah dan perkongsian kita pada pagi yang penuh barakah ini, insya-Allah. Dengan kita sebarkan maklumat-maklumat ini, dapat manfaatkan orang-orang lain untuk sama-sama berkongsi, dapat sama-sama mentahu maklumat dan mendengar cerita sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bukan manusia biasa, manusia yang sangat luar biasa yang Allah Ta'ala lahirkan. Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu berita yang sangat gembira, yang sangat hebat. Seluruh dunia merasa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya dah Ustaz, ya. Bapa seluruh dunia merasai keanehan, kepelekan,
tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok pada satu ketika Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini salah seorang daripada rahib-rahib ataupun pendeta-pendeta kaum Yahudi. Tetapi kepada Abdullah bin Salam ini antara mereka-mereka yang ketika mana datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, mereka ada orang panggil sifat orang Yahudi ni ada sifat berdeki dah. Sebab apa? Bangsa Arab. Lahirnya Nabi akhir zaman adalah daripada bangsa Arab. Tetapi Abdullah bin Salam ini dia ni apabila Nabi kedatangan Nabi, dia tengok dah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia tak beriman, dia tengok Nabi, dia panjat pokok. Dia panjat pokok apa? Pokok sawit ke pokok apa? Pokok kurma. Saya mula-mula ceramah dulu. Ingat zaman kita umur 13 tahun. Masa tu pertandingan Maulidul Rasul. Pertandingan Maulidul Rasul di pondok. Alhamdulillah masa tu pertandingan Maulidul Rasul, kita beri ucapan lah. Panjat pokok sawit. Silap. Rupa-rupanya panjat pokok apa? Kurma. Kita sebab lalik dengan pokok sawit, duduk keliling ni jadi ikut-ikut. Pokok kurma. Panjat pokok kurma, tengok katik. Orang lain pakat tengok gembira tunggu kedatangan Nabi. Dia tengok ketika tu dia dah beriman lagi. Dia kata Allah, Isa, aku tengok muka dia ada wajah-wajah. Ataupun aku tengok wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini wajah-wajah orang yang baik. Modal dia duduk bawah kat pokok tu ada. Dia dengar ucapan dia kata. Dia kata mu ni dah Tuhan bagi susah mu. Dah sebab mu kata gitu ke dia. Sebab orang Yahudi ni memang jenis gitu, berdendam kepada Nabi SAW. Tujuan dia datang ke Madinah untuk apa? Nak menghapuskan Nabi. Dah anak benci kepada Nabi SAW. Ada orang benar-benar beriman. Abdullah bin Salam dia beriman dengan Nabi SAW. Dan asal nama dia bukan Abdullah. Nama dia apa dia? Al-Husain. Al-Husain. Al-Husaini. Nama dia Al-Husaini. Tetapi ditukar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah setelah dia memeluk agama Islam. Antara kita sehuk kita raja dengar kan? Ada Nabi Al-Salam. Apabila kamu bertemu dengan orang Islam, berilah salam. Kita golek kata kalau bertemu orang Islam kan, bagi salam orang kenal-kenal. Orang lain dah bagi salam kan. Ada Nabi kata akhir zaman dah umat Islam dah dia akan bagi salam kepada orang yang dikenal je. Orang yang tak kenal dah bagi salam. Batu orang tabligh dah diusaha diri dia. Diusaha. Batu ada kelebihan dia. Dah buat sunnah Nabi. Bukan mudah buat sunnah Nabi. Temu orang ni bagi salam. Temu orang ni bagi salam. Kita agak-agak orang kata gila kau bagi salam. Dah agak pelik. Dia akhir zaman. Apabila nak ikut sunnah orang kata pelik. Dah orang kata macam-macam. Macam kita bersugi ke. Dah pelik sugi nak kat mayang. Dah tak dalam kocek pula. Dah kotor ke. Macam-macam. Padahal benda tu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jadi pelik pula. Dulu tak pelik. Dulu kalau orang dah buat pelik. Waktu zaman Sayyidina Umar ketika mana berlaku peperangan di antara umat Islam dengan kaum Parsi, Rum dan sebagainya. Berlaku peperangan menyebabkan umat Islam lemah. Lalu Sayyidina Umar duduk Madinah. Dengar dalam khutbah dia kata, "Hei, dijegah orang." Allah Taala bagi kasah dia. Dah rapat kasah semayang suruh rapat kasah. Dia suruh bersugi, jangan tinggal bersugi. Orang lain kejut tengah duduk dalam mimbar, tengah mimbar, tengah dia bucat tiba-tiba dia jekah siapa? Dia beri arahan kepada tentera Islam hak tengah perang.
Tak. Orang duduk tengah perang dengar suara Sayyidina Umar beri nasihat. Punca dia apa dia? Tak sugi. Tak pelik Tak. Ada di antara mereka dah pergi. Mereka pergi cari pohon kayu apa pun pergi bersugi. Lepas tu ada antara peristiwa perang Badar. Dah orang kafir tengok takut umat Islam ni. Dah nampak macam umat Islam ni nak makan orang. Sebab apa? Dah temu orang tu Nabi suruh bersugi. Pergi cari batang-batang pelupoh dia kira lah. Carilah pelupoh sawit. Pelupoh sawit. Pelupoh tamar ke apa ke. Pergi cari. Dah. Pergi ambil. Buat syarat. Dah. Kadang-kadang dia ada hak sugi yang jadi tegak batas siwak lah. Dah. Tu dia. Baik. Dah share dah. Dah apabila dah share kita cerita lah. Nabi SAW dilahirkan di kota Makkah Al-Mukarramah. Tanah yang tempat yang sangat-sangat mulia. Yang mana Nabi Adam AS pun tinggal di sana. Dan bertemu di Arafah. Allahumma salli ala Muhammad. Dan di tempat temu Nabi Adam dengan Siti Hawa. Setelah lama terpisah keluar daripada syurga. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi SAW dilahirkan di tengah-tengah kota Mekah dalam keadaan suasana yang sangat hebat. Allah Subhanahu Wa Taala mematikan ayahandanya ketika mana dia usia 7 bulan dalam perut mak dia. Nabi dah sempat nak temu ayah. Ayah yang meninggal ketika mana dia meninggal. Lepas tu sampai ke Madinah, meninggal dunia, sakit. Tak sempat pulang. Dengar berapa bulan, dengar berita, berita bahawa ayah dia dah meninggal dunia. Dulu mana ada WhatsApp, Facebook pun tak ada. Dah sebulan, 2 bulan baru tahu. Begitu juga cerita Syaibah ni. Syaibah ni Abdul Muttalib. Syaibah ni, dia keturunan daripada keturunan Bani Najjar. Duduk mana? Duduk di Madinah Al-Munawwarah. Bapa? Mak dia tu daripada keturunan Bani Najjar. Sebab tu kalau orang cerita, adakah Nabi di pelayan? Tak. Ubah keluarga dia di Madinah. Sebab tu Nabi nak duduk pun orang lain. Ramai orang tahu ke Nabi nak tidur rumah ni, nak tidur rumah ni. Lalu Nabi kata, siapakah di antara kamu Bani Najjar? Tahu Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub, maka dia duduk dekat dengan Turki. Saya dah pergi dah. Alhamdulillah Allah Ta'ala rezekikan. Abu Ayyub Al-Ansari angkat tangan saya. Lalu Nabi pun duduk rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi singgah rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Keluarga dia. Keluarga dia, anak beranak Nabi SAW. Lepas tu orang kata, pelayan apa di Muhammad Dara? Anak saudara mara. Dah, agak-agak kita ni jadi pelayan ke lari duduk Muhammad Dara keluarga. Agak panggil pelayan. Ada kan? Lepas tu kita tak boleh samakan Nabi. Dah, dengan pelayan. Ni ada juga je ni, penyong ke warna dah tahu lah. Dah, kena tarik balik lah kalau ada benda-benda yang cakap. Dah, kita tak mau cakap benda lain, kita cakap bab agama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baiklah. Dah, apabila Nabi SAW dilahirkan di kota Makkah Al-Mukarramah, ketika Nabi SAW lahir, ada berita yang pelik. Abdullah bin Salam antara yang menyaksikan berita ketika itu. Dia kata usia dia lebih kurang 5 tahun ataupun 6 tahun ketika itu. Dah, dia dengar di antara pendeta-pendeta wahid Yahudi ni lah. Kita kata, dah Ahlul Kitab. Pendeta-pendeta kata, hoi penduduk Madinah, adakah di antara kamu yang lahir pada hari ini? Yang lahir pada hari ini? Adakah ada di antara kamu, wahai kaum Yahudi, penduduk Yahudi, yang lahir pada hari ini? Lalu orang ketika tu, dah, ketika mana ditanya tadi, tak ada seorang. Tak ada seorang yang lahir
pada ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Bapa ketika mana malam kelahiran Nabi, hari kelahiran Nabi, keluar bintang. Yang mana tersebut di dalam kitab orang-orang terdahulu, kitab tu kitab yang kita panggil Injil, Zabur, kitab Taurat, kitab mereka ada sebut tanda-tanda kelahiran Nabi akhir zaman. Sebab tu orang Yahudi dia lebih kenal Nabi kita, dia lebih yakin itu Nabi kita daripada anak yang duduk dalam perut bini dia. Anak kabarnya gitu. Duduk dalam perut bini ni dia dah tahu, takut bini berzina dengan orang lain dia dah tahu. Tak, sebab tu dia tak yakin juga. Tapi Nabi dia lebih yakin tu Nabi. Anak kabar hebatnya Nabi SAW. Orang Yahudi ni boleh kenal. Ketika tu dia tengok bintang merah. Teriak orang-orang. Abdullah bin Salam kata, aku telah menyaksikan mereka berteriak. Dia kata, telah lahirlah Nabi akhir zaman. Telah lahirlah Nabi akhir zaman. Tunggulah dia di sini. Tunggulah dia di sini. Bermakna Nabi ni akan berpindah ke Madinah ketika akan datang. Mana dia cerita dia dulu. Sebab orang Yahudi ni apabila dia dapat satu-satu berita, dia ada dua golongan Yahudi. Ada golongan Yahudi yang nak ikut benar-benar, yang ikut agama dia. Ada golongan Yahudi yang nak menyeleweng, nak merosakkan. Ada dua kelompok. Ada yang nak beriman, kalau temu dengan Nabi nak beriman. Ada satu golongan lagi nak temu dengan Nabi nak bunuh. Kita pernah dengar tak cerita Buhairah? Cerita Buhairah. Kita aja dengar Buhairah ketika mana Nabi nak Nabi ni besar-besar dah dalam usia 10 tahun. Lagi kita cerita. Dah masuk tajuk lagi. Tu dia. Baik. Nabi SAW, antara tanda kelahiran Nabi, kemuliaan Nabi, hebatnya Nabi SAW, antaranya keluarnya bintang merah yang mana tidak ada tanda-tanda ini tentang kelahiran Nabi-Nabi yang lain. Nabi lain lahir pun tak ada pun tanda keluar bintang merah ni. Bintang merah. Kita tengok bintang putih lah kerang. Tengok bintang, banyak bintang. Bintang merah yang sangat besar, yang jelas orang tengok belakang. Kalau orang Arab dia perasan pun boleh tengok, tapi dia tak tahu. Orang Yahudi dia tahu. Tak, sebab ada dalam kitab dia. Ahli kitab sahaja yang tahu. Oleh kerana itu, antaranya lagi tanda-tandanya beberapa beranda. Beranda ni singgah sana. Gereja-gereja di belah Yaman. Dah 14 beranda, dah silap. Dah 14 beranda. Gereja-gereja runtuh. Patung berhala runtuh. Ada meriwayatkan kata Kaabah, di hadapan Kaabah. Kaabah tu terbalik habis. Kelahiran Nabi ni terbalik habis. Dan dibangun balik. Dibangun balik. Dah. Bangun sekejap je, 2 hari je. Bangun tu. Hari kejadian terbalik. Hak duduk dalam Kaabah. Ketika tu hak luar dah, hak dalam Kaabah. Orang pun jadi terkejut. Begitu juga api. Puak-puak yang menyembah api, puak-puak majusi ya. Puak-puak majusi pun yang menyembah api selama 1000 tahun. Bukan 100 tahun, bukan 200 tahun. Berapa ratus keturunan. 1000 tahun. Bayangkan selama 1000 tahun. Api yang tidak pernah terpadam. Api tak pernah terpadam. Lahirnya Nabi SAW, padam api dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hebat tak? Hebat lah insan. Ada orang kata kita Nabi lahir. Orang kata kita Nabi ni sama macam kita. Tak sama. Tak sama macam kita. Sebab Nabi ni dia rasul. Dia rasul, Allah Ta'ala latih dah. Allah Ta'ala pilih.
Begitu juga kita. Mu ni akan datang jadi apa? Contohnya kita ni jadi askar. Nabi tahu dah. Nabi tahu dah. Allah Ta'ala tahu dah. Sebab Allah Ta'ala buat kita. Begitu juga Nabi SAW. Allah Ta'ala tahu dah. Dia ni akan lahir daripada rahim sekian-sekian. Dia akan begini, begian. Allahumma salli ala Muhammad. Cuma Nabi ni manusia biasa. Biasa mana? Macam kita gak makan, minum. Cuma luar biasanya Nabi tak sama macam manusia biasa. Macam kita. Tak sama macam kita. Ada orang kata Nabi ni sama macam kita, tak betul. Silap. Silap. Nabi tak sama macam kita. Dia manusia sifat dia ni sifat seperti mana sifat manusia. Makan, minum, kahwin. Ada anak, ada cucu. Sifat manusia. Ada mic, alhamdulillah. Orang lambat media kita mari. InsyaAllah ada soalan nak tanya dah. InsyaAllah kita tanya, kita jawab kalau ada. Pulak pagi ni. Kita jawab persoalan-persoalan. Kalau ada nak tanya soalan, kita jawab. Berkaitan Maulidur Rasul, kita akan jawab soalan-soalan berkaitan Maulidur Rasul. Kalau ada orang nak tanya. Ada nak tanya soalan-soalan tak? Kalau tak ada soalan, tak apa. Kita teruskan dengan pengajian kita. Baik. Kita sebut tadi. Itu baru kita cerita bab kelebihan Nabi ketika mana lahirnya Nabi. Nabi dah lahir. Ketika itu adalah seorang hamba Allah Ta'ala. Dan hamba kepada hamba Abu Lahab. Dan Abu Lahab ni tak ada siapa Abu Lahab ni. Abu Lahab ni bos besar orang akan tentang Nabi akan datang. Sebab tu kalau orang tanya apa hukum kita sambut maulud, sunat kita jawab. Bahkan Nabi sambut dengan puasa. Hari ni puasa tak? Hari ni hari kami. Comel orang nak puasa. Hari pula kena pula dengan 12 Rabiul Awal. Dah anak ni ada puasa tadi. Tapi rasa sakit perut, tak tahu berapa. Dah tahulah kalau Allah Ta'ala izin, kita teruskan insyaAllah. Dah moga-moga Allah Ta'ala beri kekuatan kepada saya insyaAllah. Baik. Dah hari ni ayat mana Nabi SAW ketika mana Nabi dilahirkan, gembiranya penduduk-penduduk. Mesti dah tutup apa? Tutup dalam. Tutup suwi. Ya biasa dah kalau tutup suwi gitu. Dah. Abu Lahab. Abu Lahab dia ada hamba. Nama dia Suwaibah. Suwaibah al-Islamiyah. Islahiyah. Dah. Nama dia Suwaibah. Suwaibah ni. Dah. Suwaibah ni. Dia ni hamba kepada Abu Lahab. Ketika mana dia bagi berita kepada Abu Lahab. Wahai Abu Lahab. Dah. Mu telah dapat seorang anak saudara laki-laki. Abu Lahab gembira. Wahai Suhaibah. Mu bagi cerita gembira ke aku bebas mu. Aku merdeka kamu. Gembira lah boleh anak saudara lelaki bah. Dah anak abang dia. Dah Abdullah tu abang dia. Abu Lahab ni. Maka Suhaibah dibebaskan. Dimerdekakan. Tak jadi hamba Abu Lahab dah. Dan sebab bagi cerita bahawa Nabi lahir dah. Tengok. Orang kafir ni tak boleh nak mikir dah. Nak tahu hebatnya Nabi ni. Siapa tahan tu. Bahkan ia malah. Kobang. Ada kata 100 ekor unta. Dah. Bukan anak dia tu. Anak abang dia. Kita, anak kita.
Orang Nabi sunat kita buat akikah pun lambe ke banyak kali. Allah Ustaz, kita nak buat ni Allah. Tu anak kita. Ni anak orang lain dia buat. Nak kabarnya. Dah Abu Lahab. Dah Abu Lahab buat, adakah kira kita sama macam Abu Lahab? Sama macam Abu Lahab? Tak sama. Tak Abu Lahab sebab dia tahu Nabi ni akan jadi musuh dia. Kalau dia tahu awal-awal dia sambut. Tapi nak tunjuk izahnya, besarnya Nabi, hebatnya Nabi, hak akan jadi musuh dia. Sambut dah kelahiran Nabi. Orang lain dah sambut, dia rambut dah. Orang kata Abu Lahab sambut je. Bukan Abu Lahab je sambut. Toki dia sambut. Abdul Muttalib sambut. Sambut orang mana? Bagi jamu orang makan. Dengan kelahiran Nabi. Dan kalau kita jamu orang makan, apa salahnya kita buat maulidur rasul, kita bagi orang makan. Bagi orang makan, dapat pahala. Moga-moga dengan ia bagi keberkatan, diberi keberkatan kepada anak saudara dia. Berkat sungguh. Bukan setakat berkat. Afdalul makhluk. Seafdal makhluk. Kita kata makhluk mana hebat? Malaikat. Malaikat hebat Nabi daripada malaikat. Mulia Nabi pada malaikat. Malaikat mulia dah. Nabi tinggi lagi makam dia. Tu kita nak khabar. Malaikat apabila Allah Ta'ala perintah satu perkara tak pernah tak ikut. Dia tak pernah tak ikut. Dia ikut je apa perintah Allah. Nak khabar mulianya malaikat. Hebatnya malaikat. Tapi Nabi lagi hebat daripada malaikat. Bukan setakat malaikat. Segala Nabi-Nabi yang lain duduk di bawah junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu mulianya Nabi. Baik, kita kata cerita Abu Lahab tadi. Saya nak ambil satu hadis. Satu hadis Nabi SAW. Yang mana ketika mana hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Boleh tengok yang hadis yang ke-5101. Tak silap. Boleh cek balik dalam kitab Sahih Bukhari. Yang mana hadis ni cerita tentang Suhaibah. Suhaibah kata ketika mana aku dibebaskan, dimerdekakan oleh Abu Lahab, maka tak lama kemudian setelah kematian Abu Lahab ni mati. Ia mati, kena bunuh. Apabila dia mati, ketika itulah dia bermimpi. Selang berapa hari dia bermimpi kehadiran Abu Lahab dalam mimpi dia. Dalam mimpi dia ditanya, bagaimana keadaan kamu? Dia kata, aku teruk kena seksa dalam neraka. Mudah cerita. Kalau nak baca hadis, dia kena ikut susun. Ni kita buat cerita dah. Yang mana aku ni duduk dalam neraka dah. Tetapi Allah Ta'ala selamatkan aku. Selamatkan aku tiap hari Isnin. Tiap-tiap hari Isnin. Kenapa? Kerana aku merdekakanmu ketika mana kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Nabi Muhammad. Tapi aku kena azab. Pasal tu nak balik atas dunia nak dadah. Kerana tak boleh dah. Dah mati tak ada benda dah lah. Suhaibah mimpi. Ada riwayat yang lain pula. Suhaibah mimpi dalam silap saya. Allah selamat ada. Tadi semalam saya ada tengok satu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Fadil Ta'zhar. Ta'zhar awak keluar juga hadis ni. Kita kena tengok dalam Facebook Ustazah ni. Ustazah ada awak keluar. Kita tengok dalam Facebook Ustazah. Minta maaf Tuan Guru kita terpinjang. Ada orang tanya kisah Abu Lahab diringankan azab kerana sambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan, ada orang tanya Ustazah, saya ada terbaca dalam satu artikel menyebut kisah Abu Lahab di dalam neraka dia diberikan keringanan kerana pernah bersedekah
kerana menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah kisah ini sahih? Ini nak tanya. Sahibu fadilah kita, Ustazah, tuan guru kita, dia kata hadis ni hadis sahih. Kisah ini kisah sahih. Telah diwayatkan daripada Ummu Habibah binti Abu Sufyan radhiyallahu anha. Radhiyallahu anha katanya, Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu telah berkata, Suwaibatu maulatun li Abi Lahabin. Kana Abu Lahabin a'taqaha fa'arda'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma mata Abu Lahabin ariyahu ba'du ahlihi bashari hibatin qala lahu madza laqita qala Abu Lahab lan alqa ba'dakum ghayra in anni suqitu fi hadhi bi'ataqati Suwaibah. Dan Suwaibah itu ialah bekas hamba bagi Abu Lahab. Suwaibah bekas hamba Abu Lahab macam kita sebut tadi lah. Dan Abu Lahab adalah telah merdekakannya. Maka Suwaibah telah menyusu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suwaibah telah susu Nabi. Selepas diberdekakan oleh Abu Lahab, dia menyusu Nabi. Maka ketika mati Abu Lahab mati. Telah diperlihatkan akan sebahagian keluarganya akan Abu Lahab di dalam mimpi. Dinapok Abu Lahab dalam mimpi. Ketika Abu Lahab berkata iya kepada Abu Lahab, berkata iya ni bahasa kita. Kalau kita kat Suwaibah kabur tanya Abu Lahab, dia tanya Abu Lahab, apakah kebaikan yang kamu dapat? Kenapa kamu dapat? Sebab merdeka aku ni, kenapa kamu dapat? Jawab Abu Lahab, aku tidak mendapati suatu apa pun kebaikan. Aku tidak dapat apa-apa kebaikan selepas aku meninggalkan kamu. Sekalian malaikat sesungguhnya aku diberi minum sekadar ini, yang ini titik hujung jari dengan sebab aku merdekakan Suwaibah. Deringankan azab maksudnya. Dah nikmat lah orang lidah kita ada rehat. Kena azab semua. Tapi dia deringankan sebab apa? Sebab ni ibu jari ni dia usah-usah. Kalau budak-budak dia tak ada makan, tak ada makanan, tak ada minuman lapom dia. Kalau bagi jari, dia sejuk. Nikmat dah rasa. Nikmat. Kita pegang lapom dia, tak lihat ni. Isap jari ke benda ke? Rasa mana? Rasa boleh tahan lah. Bukoh kenapa-napa pun. Walaupun dah telai. Isap pun. Dah rasa segar dah. Anak kabur Abu Lahab pun gitu. Dah, tu satu. Banyak ni dalam Al-Fadhil Ustaz kita iwak sebut banyak. Ni Nabi telah disusu oleh bondanya. Beberapa hari kemudian menyusu oleh Suwaibah Aslamiyah. Bukan Islamiyah, Aslamiyah. Yang telah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Dan yang sahih sungguhnya Abu Lahab telah merdekakannya pada ketika itu juga. Sebagai merdeka penuh. Jadilah ia menyusukan Nabi SAW memberi ringan daripada Abu Lahab akan azab pada setiap hari Isnin sebagai balasan kegembiraannya padanya dengan kelahiran Nabi SAW ataupun balasan kerana perintahnya bagi Suwaibah supaya menyusukan Nabi SAW. Balasan yang perintah Nabi Suwaibah susu Nabi. Yang kedua dia kata kerana gembira lahir Nabi. Orang kafir bayangkan. Kita bayangkanlah. Orang kafir. Orang yang menentang Nabi. Bahkan Al-Quran sebut. Tabbat yada A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ni nak khabar, nak cerita bagi tahu. Dan Allah Ta'ala sebut cerita Abu Lahab dalam Quran.
celakalah kedua tangan Abu Lahab. Tangan dia sebab bukan masuk tangan dia celaka, seluruh tubuh dia lah. Allah Ta'ala nisbah dengan ruh, dengan bahasa yang tinggi. Dah apa hak dia usaha ni, dah anak pinak, keluarga dan sebagainya masuk neraka belaka. Dah jadi bahan bakaran mereka. Ahli keluarga dia kena belaka. Tapi nak cerita kepada kita, nak bagi tahu kepada kita, ayat Quran tu khusus. Khusus untuk Abu Lahab. Dah hal lain segala umum belaka. Abu Lahab seorang je. Kalau kita perasan dalam cerita-cerita Abu Lahab ni, dah korung, kita namruk ke apa ke, dah kalau kita perasan, dah dalam Quran pun hak betul-betul Abu Lahab ada juga. Hak lain ramai lagi tu. Allahu Akbar. Oh jadi Tok Guru Bilal pula. Jadi dia tuang kepada Bilal, Maula Bilal Ibnu Rabah. Siapa Maula Bilal? Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf, Maula Bilal. Pada hari bapak kok jahat tu. Dah, debe juga tak ada pun sebut dalam Quran. Dalam hadis ada. Dah cerita-cerita hadis lah. Tapi dalam Quran ada sebut. Tapi Abu Lahab ada. Anak kabur. Abu Lahab ada. Tabbat yada abi lahabin lahab. Wa tab. Ni nak kabur nak cerita bahawa Abu Lahab. Jelas-jelas Quran sebut dia kena laknat. Dia kena bakar. Duduk dalam neraka. Jelas-jelas. Tapi Nabi sebut juga. Dalam satu hadis. Bahawa dia diringankan azab. Kenapa? Kerana mendekarkan Suwaibah. Allahu Akbar. Yang menyusu Nabi. Orang yang berkait dengan Nabi, Allah Ta'ala akan muliakan dia. Batu Suwaibah, orang yang menyusu, dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Orang yang menyusu Nabi, mereka yang menyusu Nabi, mereka yang beriman kepada Allah Ta'ala. Suwaibah beriman. Kalau kita tengok semua hak menyusu Nabi, Allah Halimatus Sa'diyah beriman. Kalau kita perasan, berapa orang yang menyusu Nabi, semua yang menyusu Nabi beriman. Mak dia mati sebelum kedatangan Islam. Apabila mati dalam Islam, bermakna dia tidak ada orang yang tidak sampai kepadanya wahyu. Dan orang yang panggil tidak dapat seruang. Dah tak dapat seruang ni, tak kena benda. Dah Abu Lahab kena seruang dah. Sebab lepas Nabi dah jadi rasul, Nabi kabur. Dah dapat seruang, tak lama dengar. Jahannam lah. Dah pergi Jahannam lah. Api neraka Jahannam lah. Dah tu kita nak cerita. Baik. Tu. Ada hadis yang lain pula. Bahawa lelaki keluarga Abu Lahab yang melihat, ada satu juga cerita bahawa ni cerita pasal hari Senin ni. Abu Lahab adalah kejadian setahun selepas kematian Abu Lahab di Badar. Abu Lahab mati di Badar. Dan di dalam mimpi itu Abu Lahab berkata kepada Al-Abbas, sesungguhnya diringankan ke atasku pada setiap hari Senin. Berkata mereka itu yang demikian itu adalah kerana pada Suwaibah membawa kabar gembira kepada Abu Lahab tentang kelahiran Nabi anak Abdullah, iaitu Nabi Muhammad SAW. Lalu Abu Lahab mendekatkan Suwaibah pada saat itu juga. Lalu dibalas yang demikian itu disebabkan kemerdekaannya. Tengok, ia gembira sebab lahirnya Nabi. Nak kabar mulianya Nabi SAW. Kita hak beriman. Kita hak Islam. Hak syahadah. Dah beriman mencayai Nabi. Dah kalau kita selawat, kita ikut Nabi pula. Kita sambut kelahiran Nabi pula. Dengan rasa gembira, dengan rasa cinta, dengan rasa keagungan Rasulullah SAW. Lebih lagi dapat. Kau ada Ustaz Zahar. Tak? Kita orang Islam. Hak ni hak kafir. Hak jelas duduk dalam Quran kata. Tak? Duduk dalam neraka cerak-cerak dah. Kita hak kafir. Tak? Anak kabur nak cerita. Tak? Kalau orang tanya apa hukum sabuk maulud, kita kata adalah sunat. Sunat. Kena tengok juga.
Sambut mauluk ke. Dah, takut capur laki puan. Tu kena jaga dah. Ikhlas perbuatan tu tak molek. Dah, capur laki puan, gaul laki puan. Dah, joget laki puan. Tu tak boleh dah. Tu dilarang. Perbuatan tu dilarang. Tapi sambut tu boleh. Dah, sambut tu ni. Dengan kita selawat. Dengan kita zikir. Dengan kita cerita-cerita tentang Rasulullah. Tu tak ada masalah. Dah, tu tak ada masalah. Yang jadi masalahnya, hak kita sebut tadi ya. Habis tu kalau orang nak selawat, kita jangan marah. Dan kalau orang kafir nak selawat, boleh dah Ustaz. Tak ada masalah. Apa nak marah? Orang kafir nak baca Quran, biar dia nak baca Quran. Dengar dia baca Quran lama-lama dia. Sedar lah. Ada ke baca Quran tujuh ayat nak mana bagi? Persendakan Quran ada juga. Dah tu dia lah. Hidayah bukan milik kita. Hidayah bukan milik dia. Hidayah milik Allah. Allah Ta'ala yang nak beri kepada dia. Tak kepada kita ataupun kepada dia. Mana tahu kok dia selawat. Tengok Abu Lahab. Dapat kok ringan je. Satu hari je. Hari Senin. Dapat juga ringan. Lepas tu kita tak boleh marah. Lepas tu nak Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Kalau kita faham betul-betul. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad. Mereka rahmat pada sekalian alam. Hari ni kita dengar berita. Dengar berita kejahatan, kezaliman terhadap umat Islam, terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dulu tahan diri dia demi nak jaga maruah Nabi. Demi nak jaga tubuh badan Rasulullah SAW. Hari ni, apa tanggungjawab kita sebagai orang Islam? Tahan Nabi. Ketika mana orang cuba hina Nabi, buat katung Nabi. Tu dah salah. Hari ni orang buat katung Nabi. Apakah perasaan kita? Marah ke tak? Kalau kita rasa tak ada benda-benda, kita masih lagi tak baikak. Barang-barang yang cuba nak mempersendakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati mereka hati yang sangat keras. Kita kalau ada barang-barang daripada negara benda Perancis, dah kena baikak. Selagi mana mereka tidak tarik balik atas dakwaan ni dan mereka gugurkan dah atas hinanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita minta dia tarik balik. Dah itu Nabi kita. Dah Nabi kita. Kita sebagai umat Islam tunjukkan perasaan kita, cinta kita bukan dengan perang, daya perang dah ni daya perang. Kita baikak aje. Mapuh gitu baikak dan tak sokong dia. Kalau perang, orang Islam bersedia. Tu tak? Orang Islam tak takut mati, syahid. Tapi kita tak mengajak untuk berperang. Selagi mana boleh jalan perdamaian, kita berdamai. Tu orang Islam. Allahumma salli Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli Muhammad wa ala Muhammad. Itu baru cerita mukaddimah tu. Baru cerita mukaddimah. Pukul 7 dah. Pukul 9 habis hari ni. Ni baru mukaddimah baru. Dah masuk tajuk molek lagi. Nak cerita kepada kita, nak bagi tahu kepada kita, gitulah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Tu kita cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah Abu Lahab sambut. Dah dimuliakan oleh Allah Ta'ala pada tiap hari Senin. Dengan diringankan azab, dapat nikmat apa dia? Isap buta susu. Dapat isap jari, tak apa dah. Dah? Dapat isap jari, tak apa dah. Tu rasa gak. Dah, orang kalau tak ada selawat, tak ada tolong Nabi, nak dapat rahmat orang ni. Nak dapat limpahan kuning anggur ni. Dah, tu dia. Tu hak kita sebut yang pertama. Tu baru yang pertama cerita kita. Dah, balik mula kisah kita. Nabi disusu oleh beberapa orang, antaranya Alimatus Sa'diyah.
mak dia sendiri. Dan Nabi juga disusu oleh Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad oleh Suhaibah tadi, hak kita cerita tadi. Tu dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah ada tetamu mari hari ni. Sila. Baik. Lepas tu kita cerita, kita tengok tadi. Apabila Suhaibah disusu, dah Abu Lahab yang merdekakan Suhaibah tadi, dah dapat ringan azab. Atau orang kafir, orang kafir dapat ringan azab. Kita orang Islam lebih lagi. Dengan kita banyak selawat, kita banyakkan ikut sunnah Nabi SAW. Dah kita ikut panduan Al-Quran, panduan hadis, lebih lagi kita dapat rahmat dan kebaikan. InsyaAllah. Dah moga-moga kita mendapat kebaikan. Dah dapat manfaat. Dah sebab tu kita jangan takut untuk berselawat. Biarlah orang nak kata apa-apa pun biar dia. Dah Abu Lahab dia bebas bukan kerana ikhlas sangat pun. Dia pun nyesal juga. Nyesal aku bebas Suhaibah dulu. Dah kalau aku tahu mu nak lawan aku dah bebas. Tapi dia tak tahu. Sebab dia bebas. Tapi Allah Ta'ala nak tunjuk kemuliaan Nabi. Apabila dia mati, dia dapat juga nikmat. Walaupun dia lawan Nabi, dapat nikmat Nabi. Isyak buta jari. Dah isyak susu macam anak isyak susu mana. Dah dengan ibu jari besar ibu jari. Isyak nikmat tiap hari Senin. Lepas tu kalau kita tengok sebagai ahli tasawuf, sufi ataupun kita kata ahli billah, dah mereka ni kalau masuk hari Senin, dah mereka tidak membenarlah baca surah surah Lahak ni, dah surah Tabbat Yada Abi Lahabin wa Tab ni. Dah surah Lahak ni lah. Dah supaya apa? Supaya meraihkan dah bahawa Abu Lahab ni dibebaskan daripada azab dan bukan dibebas, diringankan azab pada hari Senin. Sebab tu ulama-ulama sebagai ulama kata tak benar. Tak benar lah ulama orang-orang arif billah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Aduh kita cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu baru peringkat awal kita cerita. Orang tanya hukum apa je, kita tak boleh cakap lah. Orang nak kata bid'ah ke, nak kata apa ke, tu pasal dia, biar dia lah nak kata apa pun. Kita buat kerja kita. Apa dia? Banyakkan selawat, dah ikut ajaran Rasulullah, ikut panduan Al-Quran dan ikut panduan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang kedua, kita nak cerita lagi apabila Nabi SAW dibesarkan. Dah ada antara tanda-tanda kelebihan yang Allah Ta'ala campurkan kepada Nabi. Dah ketika mana Nabi duduk di rumah Halimatus Sa'diyah. Nabi duduk di rumah Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ketika mana dia nak datang ke bumi Mekah, dia orang panggil kedai dia ni kuruh. Dah lambat pula. Unta dia ni lambat pula nak jalan. Dah segar. Tiba-tiba Halimatus Sa'diyah ni jadi lambat lah duduk terbelakang. Dia duduk belakang. Dah jadi lambat nak sapa. Orang lain sapa dah. Dia baru sapa. Dah semua bangsawan anak-anak orang kaya-kaya gak. Dah kebah dia orang lain lah. Dah dia dodang. Lepas tu dia letih. Lepas tu dia nampak Nabi. Mula-mula tengok dah Nabi. Dah dia tengok Nabi dah. Tapi dia Nabi ni anak yatim kan. Dah Nabi ni anak yatim. Biasalah. Dah anak yatim ni. Dah mak ayah kenapa dah nak barang-barang dia panggil nak bagi upahnya tak ada peti. Gitulah lebih kurang. Dah orang miskin. Dah lalu dah lama kemudian Halimatus Sa'diyah pergi cari orang lain. Penat. Dia kata kita nak balik jugalah walaupun seorang. Tiba-tiba unta dia lari. Lari pergi rumah. Dia pergi tadi. Siapa? Rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Unta lari. Lepas tu Halimatus Sa'diyah kata,
dah bukan kata tu mak kepada Nabi SAW iaitu Aminah kata bagilah aku ni rehat dah penat dah jalan dah duduk lama sikit. Halimatus Sa'diyah pun tenung budak tadi kata aku nak ambil dia jugalah ni dah tiba-tiba dia menyusu. Dia kata susu aku belah kanan tak pernah ada susu ni kurang. Tiba-tiba Nabi susu boleh-boleh ada susu. Biasanya belah kiri je ada. Lepas tu ketika mana Nabi menyusu, tak ada orang yang menyusu belah kanan. Halimatus Sa'diyah belah kanan ni ada orang susu. Nabi seorang je susu. Untuk Nabi. Memang mungkin Allah Ta'ala kau untuk Nabi. Padahal ramah menyusu dengan Halimatus Sa'diyah termasuk buat darah dia iaitu Allahumma salli ala Muhammad tu Hamzah. Dan Hamzah ni ibu sesuang sama dengan Nabi SAW. Walaupun Hamzah hak tu juga mak yang sama juga, Halimatus Sa'diyah juga. Antaranya lagi kepelekan yang berlaku kepada Nabi juga ketika mana Nabi diambil oleh Halimatus Sa'diyah ambil pula keledai yang dia naiki unta yang dia tu jadi sihat boleh-boleh ada segar. Tiba-tiba mula jalan laju. Orang lain balik awal dah. Dia pecup. Ada kita kat macam Ferrari lah laju cup. Dah dulu kita kata mula-mula macam kacil. Dah kata kacil laju lah. Ya, tak ada tubuh ke. Dah aja tubuh laju dulu. Kacil tak aja tubuh laju dulu lah. Picup. Dah kata Ferrari orang bawa tak jadi gitu. Dah laju lagi. Dah nak bagi contoh. Dah nak kabarnya laju picup. Orang lain kejut. Tanaman dia hak dak subur ada semua. Tak ada buah ya buah. Pelik dengan keberkatan. Batu hidup Halimah tak minta apa-apa dengan mak dia untuk menyusukan. Ketika mana umur 2 tahun dah nak balik lah. Nak balik lah. Ibu kata sebenarnya saya nak minta izin lagi. Nak jaga lagi. Mak dia pun izin lah. Dah izin lah. Molek juga jaga. Dah sebab duduk belah-belah Arab, belah-belah ulu ni, dah mungkin bahasa Arab terjaga, fusaha dia molek dan sebagainya. Kalau duduk bandar gak, tengok kalau di orang Malaysia, kalau kita tengok di Malaysia lah, dia kata duduk di tengok ulu Terengganu pula ni jadi bandar lelaki dah. Macam saya sendiri, duduk belah ulu lah. Kalau aku cakap ulau, ada benda mikir duduk faham. Ke mana? Pak ngabang dah kalau dengar orang cakap ulu. Dah. Kamai nak pergi mana? Mikir nak pergi mana? Kamai nak pergi sini. Ada orang cerita kambing liwa-liwa kapal kamai. Tahu tak apa? Tak tahu. Kambing, kambing. Lewa-lewa ni jalan merata. Dah, melewa ni melewa. Macam kita nak melewa mana? Dah, nak melewa mana? Nak jalan ke mana? Dah, gitulah. Tapi jarang dah orang pakai istilah melewa ni. Dulu ada, kita kerek cakap. Nak pergi melewa patah. Nak pergi melewa padang. Biasa gitu Lain ni tak ada dah. Nak pergi jalan padang. Jalan dah lah ni. Dah. Kami melewa-lewa. Yang ni melewa ni rata penuh duduk kampung kami. Kampung kami ni kampung. Kami ni kita lah kita. Kami. Dah. Ada orang cerita orang dulu-dulu kak. Ia nak naik helikopter. Dah. Nak naik helikopter. Lepas tu helikopter tu pula. Bawa kereta, bawa helikopter tu orang Mak Saleh. Dah, Mak Saleh. Tiba-tiba, dah, dia naik tu, dia rasa dah sedap, dia mabuk lah. Ya, biasa lah. Dok aja naik tinggi-tinggi. Dah, dia pun pusing lah.
atas-atas ni. Tiba-tiba dia kata, aku tak boleh duduk. Aku tak boleh duduk. Nak turun. Turun. Nak turun. Turun. 2 orang lagi. Turun lagi. Sampai ke pesang saya tu. Nak turun. Nak turun. Bukan nak turun. Dah, kalau kita nak turun. Bahasa bandar sikit. Nak turun. Dia kata, nak turun. Turun. Pusing habis. Pening habis. Tak, sampai ke dia tu. Tak nak turun. Tak mau dah naik. Dah, tak mau dah pusing. Mulai ada boleh kau putih. Turun. Pening lagi. Pasal ke saya tu. Dia cerita orang dulu. Dah, orang dulu cerita. Orang dulu ni dah pernah naik helikopter. Apabila naik helikopter kan, kena ke Rebah Mak Saleh pula. Cakap ulu dia alawa ke Mak Saleh pula kena ya. Dah, tu hari kita sebut. Panjang lagi tajuk ni. Dah, cerita ni Halimatus Sa'diyah. Nak kabarnya keberkatan. Sampailah satu masa dia tengok dah orang cerita anak-anak jagaan Halimatus Sa'diyah cerita bahawa Nabi ni kena bunuh. Nabi kena bunuh. Bapa ada 2 orang lelaki dia pergi pegang Nabi, dia belah. Belah dada Nabi. Dia pergi basuh. Basuh jantung, basuh hati. Dia tengok orang Nabi kena belah kan. Orang lain pakai lain. Dia tahu Nabi orang basuh hati, basuh jiwa. Anak kabarnya Nabi ni sejak kecil jaga dah. Sebab tu Nabi tak ada sifat yang buruk pada dia. Kalau dia cakap betul. Dia buat gurau je betul. Orang kata ada tak Nabi ni sifat dia nak kacau orang muda. Dah ada. Nabi ada pernah satu ketika dah sayang dia ajak. Dia pun tak teringin keinginan dia tu tak ada. Tapi oleh kerana dia ni orang muda, ikut kawan-kawan kata, jomlah Ra'i, jomlah meraih dah satu perayaan. Tiba-tiba dah dia nak hari tu dia pun janjilah nak pergi. Dah dia kata ada apalah. Nak terang lah dalam perasaan hati dia tu nak terang. Dah nak terang nak pergi. Tengah nak pergi depan tu dah kalau kita kira kat depan kalau pergi ni jalan. Depan jalan tu je. Tiba-tiba satu rombongan unta. Lalu depan tu panjang juga. Nabi tunggu. Lama. Rehat. Tertidur Nabi. Allah Ta'ala nak jaga sebenarnya. Dah, kebetulan pula ada rombongan mana lagi pinang korang ni ke tiba-tiba contoh. Dah, pernah pula dia kata rombongan kahwin lah. Pinang tak sabar. Dah, rombongan kahwin ramai mari. Dah, 20-30 buah mari. Dah, orang kaya tu jamu kan. Contoh gitu lah. Seolah-olah lama nak nunggu, nak ditanya lah, tak boleh, tak tahan. Tunggu lalu. Nabi pula tengok, tidak sekat-sekat barang-barang. Tak, Nabi pun rehat. Tak jadi. Tak, apabila sedar-sedar, tutup Allah Ta'ala nak selamat Nabi. Tu, Allah Ta'ala nak jaga Nabi. Tak lama kemudian, Allahumma salli Muhammad wa ala Muhammad. Ketika itulah Nabi dia belah, dia basuh hati dia. Maka Nabi pun Halimah pun debar lah. Dengar gitu gak. Atau pulang. Dah duduk umur 4 tahun. Balik pulang. Dah pulang lah dengan mak dia. Bagi ke mak dia. Mak dia jagalah Nabi SAW. Masa usia 6 tahun. Dah, Nabi pun pergi ziarah ayah dia. Dah lama dah pergi Dah, pergi ziarah ayah dia. Tiba-tiba ketika mana dia
Halimatus Sa'diyah nak Ummu Aiman dengan mak dia ni pulanglah bersama dengan Nabi. Nak pulang, mak dia jatuh sakit. Mak dia jatuh sakit, meninggal dunia. Nabi tinggallah dengan tok dia pula. Nabi tinggal dengan tok dia. Tok dia siapa? Abdul Muttalib. Orang tanya Abdul Muttalib ni agama mana? Ada riwayat kata Abdul Muttalib tak pernah sembah berhala. Tak pernah sembah berhala. Ya dah, Abdul Muttalib tak sembah berhala. Betul, ketika mana orang lain sembah, orang tanya kepada dia, apakah agama kamu? Agama aku samalah sebagaimana Tuhan yang menjaga Kaabah. Agama aku, agama yang beriman dengan Tuhan yang menjaga Kaabah. Bukan bermakna dia beriman dengan patung-patung berhala yang ada di keliling. Sebab patung berhala ni hidup sezaman yang mana orang yang bawa patung berhala tu buat sedap. Faham tak? Buat sedap. Buat sedap apa ni? Buat sedap lah. Double-double Allah SWT bawa patung berhala daripada Yaman. Masa tu orang lain beriman je. Beriman gitu, walaupun tak siapa wayu dah. Yang dia percaya yang bawa Kaabah ni dijadikan oleh Nabi ataupun oleh pesuruh Allah. Dan Allah Ta'ala jaga Kaabah. Ramai mana orang cuba nak roboh Kaabah, Allah Ta'ala bagi bala. Sebab tu dia yakin. Sebab tu ketika mana Abrahah, kan sebelum peristiwa tu Abrahah kan dah nak mari serang Kaabah. Abrahah nak mari serang Kaabah. Apabila dia nak serang Kaabah, dia uguklah pemimpin-pemimpin Mekah. Termasuklah Abu Talib. Dia uguk, dia ambil Abu Talib Dia ambil, bukan ambil Abu Talib, ambil binatang-binatang peliharaan Abu Talib, dia ambil isekat belakang. Abu Talib pergi jumpa Abrahah. Dia kata, Abu Talib dia cerita pasal Kaabah. Dia tahu, Abu Talib tahu. Dia bagi nak roboh Kaabah. Cerita pasal Kaabah. Saya mari sini, saya nak tuntut kambing-kambing saya. Abraham kata, kalau mu nak suruh aku tuntut, nak lepas kambing kamu, mu benarkan aku rombok Kaabah. Benarkan aku rombok Kaabah. Dia kata gini lah. Kalau mu nak suruh aku rombok Kaabah, memang aku nak rombok Kaabah. Kalau mu nak pergi rombok, mu pergi rombok lah. Tapi aku nak bagi satu pesanan je ke mu. Biasa-biasa yang pernah cuba nak menghancurkan Kaabah. Ada riwayat kata 10 orang dah cuba nak bunuh Kaabah. Ada bala macam-macam. Akhirnya Allah Ta'ala maktubkan dalam Al-Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran in ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ini cerita dia. Nak khabar kepada kita, nak beritahu kepada kita ni. Allahumma salli Muhammad wa ala Muhammad. Apabila keadaan menjadi gitu, masa jadi gitu, Abu Talib kata, mungkin ingat bahawa aku adalah orang yang menguruh Kaabah. Menguruh Kaabah. Tetapi ada yang menjaganya, Tuhan yang menjaga dia. Disebut. Tengok dalam kitab sejarah. Sirah Nabawiyah sebut bahawa ada Tuhan yang menjaga dia. Bermakna dia percaya ada Allah. Dan aku beriman dengan Tuhan yang menjaganya. Aku yakin Tuhan tak akan lock saja. Aku yakin Tuhan tak akan lock saja. Sebagaimana orang-orang yang terdahulu dibinasakan cuba nak merambah Kaabah. Abraham tahu. Berapa dia tak tahu? Dia selidik dah. Sebelum nak merambah Kaabah, dia selidik dah. Tapi nak cuba juga. Nak terang juga. Allah terang juga. Tuhan pun bagi atas tu ababil. Buruk ababil. Batu yang menghempak diri dia hancur, menyebabkan kulit dia jadi bergelupah-gelupah. Tu kita cerita tentang
Abrahah tadi. Tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Talib. Dan ia jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mana Abu Talib jaga Nabi, orang lain tak pernah duduk singgah sana Abu Talib. Tapi apabila datang Nabi, Abu Talib silakan Nabi duduk atas singgah sana. Orang Mekah tengok lain macam. Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib. Dah, orang lain kejut. Pelik ni. Dah, siapa umur 10 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah, tok dia pula meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, Abdul Muttalib pesan kepada Abu Talib, anak dia Abu Talib. Abu Talib suruh jaga Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi SAW dilantik menjadi Rasul. Dan Nabi nikah kahwin. Lepas Nabi nikah kahwin, tak ada tanggungjawab sendirilah. Dan nak cerita satu cerita, bahawa ketika mana Nabi SAW usia 12 tahun, dan Nabi ni nak pergi negeri ke Syam. Balik kepada cerita yang kita nak cerita tadi, yang mula-mula ni. Nabi nak negeri ke Syam. Ketika tu, dia lalu satu tempat yang namanya Buhairah. Raja Buhairah seketika tu, dia temu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ai pelik ni. Pelik ni. Hari ni pelik ni." Dia kata, "Tak pernah ayat tengok awan mendung pelik, tak awan gerok dengan rombongan." Dia kata, "Ada rombongan ke?" Ada. Dia kata, "Ada rombongan daripada ni Mekah nak pergi ke Syam." Lepas tu raja ni kata, panggil dia. Nak jamu makan. Belum ni dah pernah ajak Arab pun. Dah orang Arab lain alik. Tak ada pun nak jamu makan-makan. Dah tiba-tiba panggil sebab dia kata pelik ni. Sebab ada tanda-tanda kenabian. Tu dia. Ketika mana dia bertemu, dah dia panggil. Nabi SAW pula, dia amanah kau untuk jaga barang-barang. Dok pergi. Dah Abu Lahab ada ketika tu kali ya. Dah Abu Talib ada. Dah Al-Harith pun ada. Dan juga Allahumma salli Muhammad wa ala Muhammad. Siapa dia? Abu Sufyan pun ada juga. Berapa orang? Ada dalam 12 orang tak silap rombongan tu. Mari temu dengan Nabi dengan Abu Hurairah. Mari dia kata ada dah di antara dia tengok aib. Tak ada pun tamu belik-belik. Dah tengok muka tua-tua belaka dah. Gitu habis kurang. Tengok muka tak ada pun tanda-tanda. Lepas tu dia tanya, ada tinggal ada lagi di antara kamu? Ada? Seorang budak. Panggil belaka. Bawa parang mak sini. Dah, panggillah Nabi SAW. Lepas tu panggil Nabi. Lepas tu ajak pergi makan. Dia pun tanya, siapa budak ni? Tanya siapa gini. Tanya macam-macam. Abu Talib kata, saya ayah dia. Dah, Abu Talib kata ayah dia lah, dia ayah dia. Dah gini-gini. Asal dia sini-sini. Orang Mekah lain jadi bosan. Ajak pakai, tanya pasal budak ni. Seolah-olahnya tanya Nabi SAW. Nak kabar mulianya Nabi SAW. Apabila ditanya Nabi SAW banyak sangat. Sampai satu masa, lain keluar belaka. Turun belaka. Dah, nak balik Dah, mari sini bukan nak bincang ke nak apa. Rupanya hanya pasal budak ni. Dah, gitu seolah-olah. Maka, tak lama kemudian, Nabi SAW pun diceritakan kepada Abu Talib bahawa kisah tentang Nabi ni. Buhairah kata, aku percaya mu bukan ayah dia. Mu ni penjaga dia. Abu Talib kata betul. Dan untuk makluman kamu bahawa dia ni adalah Nabi yang akan diutuskan. Maka saya minta kepada kamu supaya balik mula. Jangan nega. Jangan atur dia. Dah, kalau orang tahu, orang akan bunuh. Dia budak. Masa tu kecil lagi.
Dah kalau besar mungkin boleh jaga diri kan. Dah kecil lagi takut orang-orang yang duduk sana ada rezeki akan bunuh Nabi Muhammad. Maka balik mula rombongan tadi. Dah Nabi dah dia. Dah tapi rasa Nabi usia besar memang Nabi nega kesian lah. Ada ceritakan tentang ia nega Sayyidatina Khadijah sehingga Sayyidatina Khadijah tertarik dengan Nabi, sifat Nabi sehingga ia berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita dia. Nak khabar lebihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa poin yang kita dapat? Nak khabarnya kita kena pupuk dalam diri kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik khabar dalam satu hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa waladi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang. Tidak sempurna iman seseorang sehinggalah dia mencintai aku lebih daripada ia mengasihi aku, menyayangi aku lebih daripada walidi. Walid ni pok waladi dan anak-anak dia wan nas ajma'in. Biasanya kalau sebut mak ayah, siapa tak sayang mak ayah? Sayang belaka kan? Dan anak dia. Anak dia pula, anak-anak dia. Walidi wa waladi anak-anaknya. Siapa tak sayang anak-anak dia? Sayang. Buruk macam mana? Pakar macam mana? Kalau boleh tusuk perangai anak buruk. Kalau orang kata anak kita buruk, marah. Nak kabur sayangnya anak. Wan nasi ajma'in. Dan sekalian manusia yang lain. Tak kira lah. Kita sayang ke kawan-kawan kita. Kita sayang ke orang ni. Kita cinta ke orang ni. Tak sayang ke bini kita ke. Manusia kan. Tak kira lah manusia mana-mana pun. Tak kita sayang. Kena tok Nabi SAW. Atas kali. Apabila ditanya kepada seorang lelaki tanya kepada Nabi. Mata sah ya Rasulullah. Bila berlakunya kiamat? Ni hadis riwayat Anas juga. Anas kata, tak ada hadis aku paling suka, aku paling gembira adalah hadis ni. Dalam banyak-banyak hadis aku riwayat, hak ni aku paling suka, aku paling gembira dan aku akan pegang sampai aku mati. Apa dia? Mata sah, bila berlakunya kiamat ditanya. Lalu jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang hak tanya tadi. Ma'adat talaha. Apa kamu usaha? Apa kamu usaha untuk menghadapi kiamat? Menghadapi kiamat. Ini kamu usaha. Nabi dah jawab. Bila-bila hari sekian. Nabi dah kabur pun tanda-tanda dah kabur. Tapi Nabi kabur dalam hadis ni dia kata, kenapa kamu usaha yang orang panggil untuk menghadapi kiamat. Macam kita percaya kita mati. Orang tanya kita apa usaha untuk mati. Buat ibadat. Gini macam-macam kita buat. Lalu sahabat ni orang yang tanya ni jawab, sesungguhnya hak aku saja ma'adat tu barang yang aku usahakan min kasirin salatin wala saumin wala sadaqatin. Aku solat tak apa nak banyak. Solat wajib. Hak sunat-sunat jarang-jarang sekali. Tak banyak. Sikit je. Wala saumin. Tak banyak puasa. Isnin kami pun kurang. Puasa jarang-jarang. Puasa hak wajib je. Hak wajib aku buat lah. Hak sunat-sunat ni tak banyak. Wala sedekatin. Sedekah pun jarang-jarang. Tak banyak. Orang lain sedekah semua. Nak dapat pahala. Nak dapat perlindungan daripada api neraka. Sedekah sumbang. Tapi tak banyak. Dia kata, wala sedekatin. Kurang sedekah. Tak banyak mana sedekah. Sedekah ala kodoh je. Dan nak sedekah, piti tak ada. Contoh. Nak infak pun tak banyak. Harta tak ada dan sebagainya. Kurang. Maka aku buat hak wajib. Contohnya, aku bagi zakat, keluar zakat tu je. Hak tu pun
Kadang-kadang mampu, kadang-kadang tak. Gitu nak kabur. Lalu dia jawab satu lagi. Walakin. Ni. Akan tetapi. Aku ni cinta. Uhibbullah. Aku mencintai Allah wa Rasuluh. Dan aku mencintai wa Rasulahu. Dan aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi aku melebihkan cintaku kepada Allah, cintaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu jawab Nabi apa dia? Anta ma'a man ahbabta. Kamu bersama orang yang kamu cintai. Kita semua kalau kita nak Allah Ta'ala sayang, nak Nabi sayang kepada kita, kita nak bersama dengan Nabi, kita nak bangkit bersama Nabi, dan kita nak mati apabila kita mati, kita nak bangun ataupun nak bangkit, nak hidup bersama dengan Nabi di akhirat kelak, kita kena kasih, kita kena cinta, kena suka pada Nabi SAW. Kalau kita Abdullah bin Abbas, kita cerita pasal Abdullah ibn Mas'ud. Dan Abdullah ibn Mas'ud kalau nak cerita dia ni kuat ikut sunnah. Nak kata sayang dia ke Nabi ni, kenapa dia tahu Nabi buat gitu, dia akan buat juga. Abdullah ibn Mas'ud ni, dia ni tak tinggi. Bukan nak kamu baca aku ni tak tinggi dia. Nak kamu nak cerita tentang sahabat. Dia ni tak tinggi. Kena kamu dulu sifat dia. Sebab tu ulama kata, kecil Abdullah ibn Mas'ud ni, kecil dah kecil. Betih dia ni besar numbuk. Besar numbuk betih. Dah betih aku kat besar lagi. Anak kamu besar numbuk. Dah besar numbuk je betih dia. Nak kamu kecil juga Abdullah bin Mas'ud ni. Nabi kata Abdullah bin Mas'ud sahabat suka kalau ia pajak pokok kuma sahabat ngila. Dah kelak kecil sahabat dah biasalah. Dah lalu sahabat kata ginilah kepada Abdullah bin Mas'ud. Nabi kata kepada sahabat-sahabat dia. Dia kata, mu tengok gitu. Bukit Uhud boleh gegar dengan dia. Kekuatan dia lebih kuat daripada Bukit Uhud. Nak kabur Abdullah masuk debel. Tak. Tanda di belakang. Tak. Tu dia. Baik. Allahumma shalli Muhammad wa ala Muhammad. Apabila gitu, dah Abdullah ibnu Mas'ud tadi, dah dia tahu satu di antara rumah Nabi dengan masjid Raudhah, dengan Raudhah. Hari ni Raudhah kalau kita pergi masjid kecil je dah besar mana. Kalau kita pergi kat Madinah, Allah selamat. Dah dekat Madinah tu ia ada satu tempat yang mana Raudhah ni masjid. Dan dia ada satu tempat pula kawasan-kawasan yang Nabi semayang. Dah tempat Nabi semayang. Ada tempat-tempat Nabi semayang. Dah Allah selamat. Yang mana di antara rumah Nabi dengan masjid yang ada tekah. Ada jauh sikit. Dah Nabi akan lalu kat rumah tu lah. Dah ni catung belakang. Dah dalam masjid belakang. Dah sebelum ketika mana zaman Sayyidina Umar. Dah zaman Sayyidina Umar pokok tu kena kerak dah. Nak besar masjid. Dah apabila gitu Abdullah ibnu Mas'ud dia tengok dia satu hari dia jalan-jalan tengok Nabi. Dah masa tu ada pokok kurma yang mana menjuta gitu yang menyebabkan kena tunduk. Nabi kena tunduk. Abdullah ibnu Mas'ud dia tengok Nabi tunduk. Nabi tunduk kat pokok kat pokok tamar tadi lah. Dia pergi tunduk. Dia ikut atek Nabi tunduk. Padahal lalu gitu boleh. Dah. Oleh kerana Nabi lalu kawasan tu, dia ingat Nabi lalu kawasan tu, dia tunduk. Siapalah zaman Sayyidina Umar, pokok tu kena tebang. Tak ada. Satu hari, orang tengok dia. Dah. Kalau lalu situ, tunduk. Pergi seterik. Lalu situ tunduk. Pergi seterik. Satu hari ada buat orang tanya dia. Tengok pelik Mana tiba-tiba tunduk juga.
Dah orang tak tahu. Dah. Zaman sahabat dah tak tahu. Dah ni zaman tabi'i dah. Dah pelik dah. Dah orang tanya, "Mana mu tunduk?" Dah ada sahabat-sahabat baru-baru ni dah tahu. Dah dia tanya, "Bapa mu tunduk?" Lalu dia kata, "Aku tunduk ni kerana tempat ni aku nak ta'aduban, nak mengadap dengan Nabi. Nabi tunduk, aku nak tunduk atas." Tunduk atas ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bantu Abu Bakar, ia muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dak, ia mulia mana? Ketika mana dia khutbah. Nabi khutbah, dia ada 1 tingkat, 2 tingkat, 3 tingkat. Tangga yang ketiga Nabi duduk. Zaman Sayyidina Abu Bakar dia naik tangga ke atas. Dia naik tangga atas. Ini naik tangga ni, tangga nombor 2. Khutbah di tangga nombor 2. Tangga nombor 2. Zaman Sayyidina Umar, oleh kerana nak muliakan 2 orang sahabat anak kabar hebatnya, dia duduk tangga nombor 1. Zaman Sayyidina Osman naik mula atas. Dah nak mengikuti sunnah Rasulullah. Rasulullah di atas ni, ke atas ni. Tapi hal lain nak kabar beradab, nak muliakan Rasulullah. Kita hari ni cakap pasal Rasulullah, selawat pun malah. Sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buang tak mau sebut. Nabi kata orang paling bakhil kali, paling bakhil apabila disebut nama aku, dia tak selawat kepada aku sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kalau dengar orang sebut ataupun orang cerita tentang sirah ataupun cerita pasal Nabi SAW, dah banyakkan selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Lebih-lebih lagi hari ini adalah hari yang mana hari kelahiran Nabi. Kita kalau umum mengetahui hari ini kalau semua tempat-tempat cuti hari ini. Sebab apa? Sebab hari ini adalah hari ulang tahun kelahiran baginda Rasulullah SAW. Apa yang perlu kita buat? Apa yang perlu kita buat kalau ulang tahun kelahiran Nabi? Antaranya ikut sunnah Nabi, berpuasa. Lebih lagi kita puasa hari Khamis pula. Nabi puasa hari Khamis, Isnin dan Khamis. Molek lalu. Baru ni hari Allah selamat. Hari Isnin. Hari Isnin tu kita baru puasa 9 Rabiul Awal. Sebab ada ulama khilaf dalam bab tarikh. Pendapat yang paling kuat, paling rajih dan yang paling gagah sekali 9 Rabiul Awal. Cuma pendapat yang masyhur, umum kata 12 Rabiul Awal. Dah manusia betul, jangan balah betul belaka. Ada kata ni betul ni. Dah yang balah betul belaka. Sebab apa? Sebab ahli sejarah mungkin ni kata ni, mungkin hak lain lagi betul. Sebab ada pandangan kata 13. Ada orang kata 15. Dah mana sih? Betul belaka. Aku tak mau balas, tak mau cerita pasal panjang lebar. Kalau cerita bab tarikh Nabi, banyak pula kita boleh buat keluar kitab. Banyak pula sirah-sirah Nabi. Ya sahihnya, Nabi dilahirkan pada hari Isnin. Sebab tu tak ada khilaf ulama kata Nabi lahir pada hari lain. Hari Selasa ke, hari Rabu ke, hari Khamis ke, tak ada. Sebab apa? Ada Nabi apabila ditanya, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya kepada Nabi, sauma yaumul Isnin, puasa pada hari Isnin. Dah puasa hari Isnin, ditanya Nabi, sebab apa mu puasa hari Isnin? Nabi kata, fihi wulidtu, padanya aku dilahirkan. Padanya aku dilahirkan dan padanya juga aku diangkat menjadi rasul, alayya, di atasku menjadi rasul. Ada yang lain wahyu. Dah aku diwahyukan. Ini maksud diwahyu. Memang jadi rasul, dah dia angkat rasul. Nak kaburnya Nabi dimuliakan kerana apa dia? Kerana yang kita sebut tadilah. Dah sebab tu Nabi puasa pada Isnin. Pada sunat kita berpuasa hari ni, mana tak makan lagi, niat dulu puasa. Kalau rasa lapar, nak warna dah niat dulu, dah dapat pahala dah. Kita usaha dulu, cuba dulu.
InsyaAllah. Wallahu a'lam. Sekadar itulah untuk kuasa kita. Kalau kita nak cerita panjang lagi, mungkin kita boleh cerita yang akan datang pula. Banyak lagi masa yang boleh kita luangkan untuk kita berkongsi tentang sirah kehidupan Nabi SAW. Antara sunat kita pada bulan Rabiul Awal, kita cerita tentang kelahiran Nabi, kita cerita tentang sirah-sirah perjalanan Nabi supaya menjadi semangat kita untuk jihad kita. Kita belum lagi cerita episod bagaimana pengorbanan Nabi SAW untuk dakwah Islam dalam mengembangkan Islam di seluruh pelosok dunia yang kita dapat anuti pada hari ini. Wallahualam, nantikan episod seterusnya. Apa yang baik datang daripada Allah dan apa yang kurang, yang lemah, yang buruk datang daripada kelemahan diri saya sendiri, datang daripada nafsu dari saya sendiri, datang daripada kejahilan diri saya sendiri. Kalau ada apa yang tidak benar, apa yang tidak betul, mungkin daripada kesilapan diri saya, boleh kita baiki sama-sama insya-Allah untuk kita betulkan, untuk kita kemaskan lagi ilmu-ilmu, moga-moga bermanfaat untuk kita semua insya-Allah. Dan wallahu alam. Dan untuk makluman kepada para penonton, kita sekarang berada di Madrasah Darul Zahra. Mana-mana yang berminat untuk menyumbang, untuk membantu pembangunan Madrasah Darul Zahra, yang mana banyak lagi pelaksana-pelaksana yang kita perlu siapkan. Antaranya kita masih lagi memerlukan sumbangan untuk buat jambatan dan juga sumbangan untuk buat asrama pelajar yang masih lagi tapak pun belum siap lagi. Dah nak dekat setengah bulan dah ni sebab banyak. Tu berapa lapis dah kita tapak. Tu pun ada lagi kita nak buat. Tu pun dah siap lagi. Tu baru sebahagian. Sebahagian tapas cukup baru. Sebab dia jadi pak gitu. Dan apabila jadi pak gitu, hal ni baru bulan ni baru siap, bulan ni belum siap lagi. Kalau tuan-puan nak mari tengok, mari jalan, nak mari tengok suasana, boleh. Masya Allah, insya Allah. Kalau ada masa, kita boleh temu. Kadang-kadang, kebetulan hari ni, saya ada lah. Kadang-kadang saya tak ada. Macam malam ni, mungkin saya tak ada. Petang ni, mungkin saya tak ada kalau ada usaha-usaha di luar. Saya dah tahu lagi, program saya bagaimana. Tengok jadual dululah. Mana-mana yang ingin menyumbang. Mari datang sini nak bagi bantuan semangat pun boleh. Ataupun nak bagi masuk ikut nombor akaun bank. Yang tertera di dalam Facebook yang sedia maklum. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.